Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ni Madam nak gantikan balik post lab yang kita tak dapat buat semalam untuk eksperimen 3 plant tissue. Okey, untuk peringkat awal ni, apa yang kita perlu buat ialah masing-masing kena ambil lab report masing-masing. Dan saya ada satu sampel yang saya akan tanda bersama-sama dengan you, dan juga handout ini pun saya akan bagi dalam bentuk PDF untuk rujukan menanda. Okey. So, yang pertama, pastikan dalam lab report you all mestilah ada title dan learning outcome yang disalin dengan betul. Okey. Yang kedua ialah pada bahagian observation ada 12 markah. So, sama ada you all buat bahagian stem. Okey. Sama ada stem. Kalau you buat stem, pastikan kena ada 4 diagram ini. Okey, macam mana nak tanda? Sekejap bagi mana tunjuk. Ataupun kalau you buat root, mesti akan ada 4 diagram ini. Yang mana diagram itu merupakan diagram monocot dan juga diagram dicot. So pada setiap gambar, kalau you tengok kat sini, untuk setiap gambar, satu markah untuk correct title and magnification, satu markah juga untuk correct diagram, dan juga any to mark untuk any label. So, saya letakkan dekat sini label-labelnya di mana untuk yang 4 times, you boleh label epidermis, cortex atau vascular bundle. Any 2, baru dapat satu markah. Manakala untuk yang menggunakan objective lens 40x, so you boleh dari 5 ni, maafkan saya yang ni tersilap sikit, bukan phloem. So, any 2 daripada 5 ini ataupun mana-mana label lain yang bersesuaian. So jom kita tengok dulu macam mana kawan-kawan kawan you buat. So saya buka satu report yang kawan you dah hantar pada saya untuk 3 part ini dulu. Kita akan tanda. So pastikan ada bahagian title plant tissue, tolong tanda menggunakan pen merah ataupun pen yang berbeza dan tulis markah. So eksperimen 3 plant tissue dan objektif to identify the plant tissue under light compound microscope, to identify different type of ground and vascular tissue. Walaupun tak ada markah, pastikan salin dengan betul. So bahagian discussion kita jangan tengok dulu, kita tengok pada bahagian observation kawan you. Untuk observation, ini gambar yang pertama kawan you ni buat stem. So untuk monocot stem, kalau you tengok dia lukis, yang bulat-bulat kecil ni adalah vascular bundle. Yang paling luar ni adalah epidermis, betul. Tengah-tengah ni ground tissue. Ground tissue ni juga boleh kita slash dengan cortex. 3 komponen ni yang perlu ada pada 4 times. So untuk label kawan you dapat satu markah. Untuk title and magnification dan diagram, kita belum bagi markah lagi. So T untuk title, monocot stem under 4 times objective lens, dan magnification dia tak boleh lah 4, kena darab 10. So 40x. So dia dapat satu markah. Untuk title and actual magnification yang betul. Diagram ni pun betul, sebab nanti yang untuk 40 tu yang madam nak you all lukis bulat-bulat betul-betul tu. Setiap satu sel. So dia dapatlah 3 markah untuk gambar yang pertama. So kita tengok ada tak beza monocot dia under 4 times dengan monocot dia under 40 times. So bila 40 times, madam kata buat a piece of cake. So very good. Kalau you tengok kawan you, dia buat lebih detail. So untuk title, monocot stem under 40 times objective lens betul, actual magnification jadi 400x. So title dapat satu markah. Untuk diagram, kita tengok layer yang paling pertama dia buat epidermis. After the epidermis, collenchyma. Dekat sini dia dah dapat satu markah untuk label. Tapi kalau dia label selebihnya, tisu-tisu yang pekat bahagian ground tadi dekat cortex biasanya adalah parenchyma. Tisu yang nampak bulat macam ni kita panggil xylem, dan yang kecil-kecil sikit ini adalah phloem, dan ada sclerenchyma kat sini. Bagus, kawan you buat dengan lebih detail. Tapi any two correct label, you dah dapat
Okay, 1 mark. Okay, so dapat 1 markah dan diagram dia ni pun betul. Okay, so saya bagi dia 1 markah juga. Okay, jom kita tengok pula untuk dicot. Okay, dicot stem. Okay, untuk dicot stem. Okay. So, kalau kita tengok kat sini, untuk 4 times objective lens, dicot stem under 4 times objective lens. Okay, title dapat 1 markah. Untuk diagram dia, betul. Untuk label, kita tengok. Okay, bahagian yang tengah yang kosong ni biasanya kita panggil sebagai cortex. Kita panggil epidermis. Kalau ditunjuk pada bahagian xylem dan phloem, dia adalah vascular bundle. Dan bahagian tengah ni, kalau dicot dia memang ada pith. Okay. Dan yang memisahkan antara cortex dengan vascular bundle yang tengah ni ada layer endodermis. So betul lah. Okay, tapi saya ambil 2 yang utama ni. Okay, so untuk 4 times memang kita tak ada parenchyma, collenchyma, xylem, phloem tu. Kita pakai label-label yang begini. Any two label, okay? Alright. So, untuk gambar 40 times objective lens, kita tengok dilukis dengan lebih detail. So, untuk diagram, confirm ada bagi markah. Untuk title, tajuknya betul, magnificationnya betul. Okay, dan untuk label, tisu yang first layer epidermis. A few layer after epidermis adalah collenchyma. Tisu yang berada pada cortex tadi adalah parenchyma. Okay, bahagian dalam ni kalau you tengok phloem mesti dekat dengan cortex. So dekat dengan endodermis dan cortex adalah phloem. Bahagian dalam ini adalah xylem. Okay, dan sebenarnya pemisah antara phloem dan xylem adalah cambium. Betul? Okay, dan layer yang memisahkan cortex dengan vascular bundle yang dalam ni yang ada xylem phloem adalah endodermis. So tak perlu penuh macam ni pun, any two label yang correct. Okay, dapatlah 1 markah. So, untuk kawan you ni, okay, confirm dia dapat markah penuh untuk bahagian observation tadi yang ada 12 markah. Okay, jadi tolong pastikan you tulislah markah dekat depan ni supaya masa madam nak masukkan markah, okay, madam nampak berapa totalnya, you salah dekat mana. Sebab total kita per 30. Alright. So, kita tengok part yang seterusnya. Okay, untuk part yang seterusnya, okay, kita nak tengok pada bahagian discussion. Hari tu madam kata untuk discussion ni, madam taklah suruh buat dalam bentuk table. Nanti you boleh check balik dalam handout ini. So, this one supposedly you write it in short paragraph. Sebab ada 3 je. Tapi kalau you jawab dalam bentuk table pun, okay, madam tak kisah. Boleh juga. Okay, sebab kita kena ceritakan apa. Okay, the thing is, you are about to describe characteristic of each type of ground tissue. Bila kita kata karakteristik, dia adalah lebih merujuk kepada ciri dia. Bukan function dia, bukan location dia. Okay, so dekat dalam ni, madam ada senaraikan, dalam nota kita pun ada banyak, apa ciri-ciri yang ada kepada parenchyma, collenchyma dan sclerenchyma. Tiga tisu mesti ada, tapi berapa point untuk bagi you 6 markah? Okay, untuk dapat 6 markah, you mesti ada at least parenchyma 2 ciri, collenchyma 2 ciri, sclerenchyma pun 2 ciri. Okay, any 2 daripada semua yang banyak ni ada 7, mana-mana 2 yang you ada, you kurungkan dekat dalam you punya lab report dan kita bagilah markah. Okay, so kalau kita tengok kat sini, kejap, kalau saya kecilkan jadi macam mana? Oh, sorry. Kejap, saya besarkan balik. Okay, so kita tengok lab report kawan you. Untuk parenchyma, sepatutnya kita kena cakap loosely arranged of the cell. Many intercellular air space. Have thin primary cell wall. Bentuk dia isodiametric. Large central vacuole. Have chloroplast and living cell. Okay, so kita tengok ada ke tidak poin-poin ini. Okay, dekat bahagian discussion dia, nampak tak kawan you buat inilah maksud short paragraph. Okay, there are 3 types of ground tissue which is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Okay, untuk parenchyma, okay, ini yang kita nak tandakan, parenchyma.
Sekejap Okay, so untuk parenchyma is a living cell with nucleus. Ini satu ciri untuk parenchyma. They are isodimetric in shape. So ada 2 point yang dia dah dapat untuk parenchyma ni. With large central vacuole. Sekejap kita tengok balik. Kita punya skema tadi. Okay. Large central vacuole. Point lain kan. So kita ambil mana-mana 2 point yang utama. Yang lain tu yang betul tak ada masalah. Kita biarkan macam tu. Okay, so dapat 2. Untuk parenchyma, kawan you kata dia living cell that have nucleus. Betul. Okay, dan bentuk dia adalah polygon in shape dan elongated cell. Ada tak point ni? Kita tengok. Okay, lack of intercellular, thick, okay, polygonal and elongated living cell. So ada point. So refer pada that one dan tolong tandakan. So dapat lagi 2 markah. Dan untuk part sclerenchyma, dia adalah a dead cell at maturity with no nucleus. Okay, dan the cell are polygon in shape, elongated and tapering end. Okay, the cell irregular shape. Okay, jom kita tengok ada tak point ni. Okay, so no, okay, dead at maturity betul. Okay, so kawan you tadi jawab yang kedua tu adalah the cell are polygon in shape. Okay, saya rasa point ni ada dalam nota you. So kalau point you tak ada dekat sini, kita boleh rujuk juga dekat nota. Kalau dekat nota ada, should be no problem sebab you memang menggunakan your nota. Sekejap saya tengok. Boleh terima, betul, ada. So you boleh rujuk selain daripada nota saya, you boleh rujuk juga nota. So 2 markah. So kawan you dapat untuk this part 6/6. Untuk discussion, so biasakan terus tulis markahnya. Okay, so next part adalah kita nak tengok bahagian question and answer. Di mana untuk question and answer, madam bagi you buat dalam bentuk table. Dia kata type, okay, type and function, type, function and distribution. So means that kita ada satu type. Type ni sebenarnya nama-nama dia lah. You buat table. Sebab tadi kita kena pecahkan antara ground tissue dengan vascular tissue. So kalau you separatekan, okey, tak separate pun tak apa, tapi jenis-jenis tisu yang kena ada ni kena ada 10. Ada 10 pula, ada 5. Okey, ada 1, 2, 3 yang mewakili ground tissue, 4 dan 5. Tapi apa yang kena cerita, type you dah tulis, you kena ada function dia dan distribution dia. So kalau you tengok dalam table ni ada banyak. Okay, tak perlu banyak, kita nak setiap satu tisu, satu function, okay, dan juga one distribution. Kat mana dia dijumpai. Okay. Okay, so kita tengok pada jawapan rakan you. Okay, kalau kita tengok kat sini, bahagian okay, question and answer. Dia kata parenchyma, packed tissue, in stem and root. Yang ni structure. Okay, force, support and turgidity. Ini function. So betul. Okay, distribution dia dekat mana? Dekat cortex banyak. Ataupun dekat pith. So saya ambil salah satu. So kat sini dapat 2. Untuk parenchyma, okay, dia memang bagi, sama ada you nak refer kepada yang saya bagi jawapan tadi ataupun you boleh refer kepada nota kita. So dalam nota kita, dia memang highlight. Parenchyma ni dia akan bagi mechanical strength and flexibility. Kekuatan dan fleksibel. So dia banyak ada dekat macam contoh, dekat daun, dekat bahagian tangkai daun tu. Kita panggil petiole. Kan boleh lentur, elastik. Itu beza tisu parenchyma dengan tisu sclerenchyma. Okay, fungsi dia adalah give mechanical strength and flexibility, betul. Kat mana you boleh jumpa dia? Ni nampak mid rib. Dekat below epidermis of stem. Okay, ataupun mid rib ataupun petiole, mana-mana satu, anyone. Kawan you tulis banyak ni. So dua-dua betul, 2 markah.
untuk sclerenchyma, nampak tak? Dia give mechanical strength juga. Okey, tapi rigidity. Maknanya bentuk dia tak boleh lentur-lentur. Dia bagi kekuatan kepada struktur tumbuhan tapi rigidity. So kat mana you biasa jumpa dia ni? Vessel element, trachea boleh terima. Betul. Tapi dia nak ajak you tengok dekat dalam skema kita. Okay, biasanya sclerenchyma ni kita boleh jumpa dia dekat bahagian mana? Dekat bahagian testa of seed. Maknanya kulit biji. Okay, cuba you tengok apa-apa biji durian. Kulit dia tu adalah sclerenchyma. Ataupun shell of walnut. Ataupun coconut. Maknanya kelapa, cengkerang dia tu, tempurung tu. Itu adalah sclerenchyma. So structure dia provide mechanical strength dan rigidity. Perkataan rigidity. Kalau yang tadi, flexibility. Tapi kalau you jawab the other parts, the other one pun boleh terima. Betul. Okay, and then kita tengok pada fungsi xylem and phloem. Ini untuk yang vascular tissue. Okay, fungsi xylem adalah transport, mesti ada water and mineral. Okay, from root to shoot ni boleh bagi diskaun lah. Tapi ini lagi tepat lah, very good. Okay, kat mana dia akan dijumpai? In root, stem and leaf, ini salah. Okay, ini pun salah. Okay, kat mana vascular dekat mana xylem dan phloem dijumpai? Okay, kalau you tengok balik dekat sini, okay, xylem dan phloem ni hanya dijumpai, memanglah ada dekat root, dekat stem. Tapi dekat mana? Which part? Okay, macam tadi you kata below epidermis. Okay, dia berada pada satu struktur yang kita panggil sebagai vascular bundle. Okay, so yang tu ni salah lah. Okay, so this one, dua-dua jawapan dia adalah vascular bundle. So, berapa kawan you dapat daripada 10? So, 4, 6, 7, 8. So, 8/10. Untuk bahagian discussion, so kita akan tulis pada cover lab report. Okay, 8/10. Dan untuk conclusion, kita kena refer balik kepada kita punya learning outcome. Okay, apa learning outcome kita? Okay, untuk pergi pada learning outcome. Okay, Madam bawa pergi slide nombor 1. Okay, hari tu Madam rasa kita cerita. Tapi kita tak cerita betul-betul. Okay, dia kata identify plant tissue under light compound microscope. So, you boleh senaraikan mana-mana tisu yang kita nampak under light compound microscope. Tak kira lah 40x ataupun 4x. So, Madam nak at least 3 ada dalam conclusion tu. So, kita kira conclusion tu betul. Okay, manakala identify different type of ground tissue. Yang ni you kena cerita. Untuk jawab objektif ni, you kena cerita ground tissue tu siapa yang dipanggil sebagai ground tissue dan siapa yang dipanggil sebagai vascular tissue. Barulah conclusion kita betul. So, kalau kita tengok balik untuk part conclusion, okay, 2 markah untuk conclusion. Ini jawapan dia, type of plant tissue. Ni Madam bagi banyak. So, at least kena ada any 3. Jenis tisu. So, you dapat betul. Untuk bagi you 1 markah. Dan untuk ground tissue tadi dan juga vascular tissue, ini antara yang you kena buat. Parenchyma, collenchyma and sclerenchyma are ground tissue, while xylem and phloem are vascular tissue. Dapatlah 2/2. Okay, so kalau kita tengok kawan you tadi, betul tak apa yang dibuat? Okay, type of plant tissue are parenchyma, ada sclerenchyma, collenchyma, lebih dia buat. Betul, 1 markah. Monocot and dicot. Ini hari tu kan, yang saya bagi hari tu kan. Yang ni saya tak naklah bagi. Okay, sebab dia tidak relate, not related to learning outcome. So sorry, hari tu mesti saya tak orang kata tak selari pemikirannya tu yang saya bagi dalam handout kan. Not related to learning outcome. So, sentiasa ingatkan diri you untuk buat conclusion. Okay, kita mesti refer to learning outcome. Dan kita akan jawab learning outcome tu. Barulah betul. So, 1/2 ada reference. Nampak dia retrieve daripada website. So, betul. Okay.
Itulah dia. Kalau you pakai buku, ini antara contoh buku. Okay, so macam kawan you tadi, berapa total yang dia dapat? Okay, saya rasa 27. Okay, so mana-mana yang dapat 27 hinggalah 30 ini sebenarnya kita consider sebagai hebatlah cemerlang. Okay, terima kasih kerana kawan you ni berkongsi dengan kita dia punya lab report untuk sama-sama kita ulang kaji. Okay, so ada satu lagi part yang kita sebenarnya kena selesaikan. Okay, sekejap ya. Okay, so ada satu lagi part yang kita akan kena selesaikan. So, Madam akan masukkan dekat dalam Google Classroom you all. Okay, di mana Madam akan masukkan video untuk eksperimen 4. Dan macam biasa, Madam akan bagi juga pre-lab untuk eksperimen 4. Manakala masa sesi lab pada hari Isnin depan, Madam akan terangkanlah macam mana kita nak buat lab berkenaan dengan cell division. Kita dah biasa belajar tentang cell division yang 4 mat tu kan. Prophase, metaphase, anaphase dan telophase. So tolong tengok dulu video. Okay. Cuba jawab dulu pre-lab. Tapi kalau tak nak submit lagi tak apa. Pre-lab ni kalau nak jawab selepas lab Madam hari Isnin depan pun tak ada masalah. Sebab Madam akan ajar dulu. Tapi Madam nak tengok dulu video untuk eksperimen 4. So that's all for today session. Untuk pastikan you tanda lab report dan tolong submit sebelum hari Ahad ni. Okay, sebab Madam dah extendkan tarikh tu disebabkan